Di Mekah ni ada kelebihan-kelebihan dia tersendiri. Tanah haram Mekah itu tanah yang paling mulia. Dan di situ juga ada banyak tempat-tempat mulia. Tanah mulia, ada banyak tempat-tempat mulia. Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah, tempat melontar, tempat wukuf, banyak. Itu Air Zamzam, Telaga Zamzam, Hajratul Aswad, Maqam Ibrahim, banyak tempat mulia. Dan kemuliaan dia yang khusus. Jadi yang ni dia nak sebut ada pun fadilah Baitillah. Baitillah itu pun ada kelebihan. Jadi bumi Mekah yang menjadi tempat yang dicintai dan dirindui oleh umat Islam. Seingat kita, inilah pertama kali tidak ada haji yang berkumpul umat Islam seluruh dunia. Inilah pertama kali tak boleh pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia. Tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan nanti yang besar-besar, yang kecil je, yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, yang terpaksa dunia kena tunduk. Hatta negara-negara yang kaya raya sombong dengan kekuatan ekonomi, dengan kekuatan ketenteraan mereka, meruduk. Ini baik. Adapun fadilah Baitillah dan Mekah Musyarifah itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil makna dia terus, bahwasanya Allah Ta'ala telah menjanjikan ia akan Baitillah ini, bahawa naik haji akan dia pada tiap-tiap tahun. 600,000 manusia. Maka jikalau kurang mereka itu, maka menyempurnakan mereka itu oleh Allah Azza wa Jalla dengan malaikat. Setiap tahun ada 600,000 manusia mengerjakan haji. Kalau kurang daripada 600,000, Allah Ta'ala akan tetap juga cukup 600,000, akan disempurnakan oleh malaikat. Macam baru ni 10,000 gitu je kot orang-orang Saudi saja buat haji. Jadi Allah Ta'ala sempurnakan juga bilangan 600,000. Siapa dia? Di kalangan para malaikat Allah. Itu kemuliaan dia. Dan bahawasanya Ka'batullah itu iaitu dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar. Kaabah tu akan dibangkit di hari kiamat di padang mahsyar seperti mempelai yang diarak. Mempelai ni pengantin yang diarak. Dan segala orang yang naik haji akan dia itu bergantung dengan tirainya. Orang yang pernah naik haji di akhirat esok akan bergantung di tirainya, di tirai Kaabah, di kelambu Kaabah. Akhirat esok akan diarak kelambu Kaabah, akan diarak Baitillah itu, Kaabah itu, dan orang yang mengerjakan haji kesemuanya bergantung di tirai Kaabah itu. Itu. Dan berjalan mereka itu dikelilingnya hingga masuk ia ke dalam syurga. Berjalan mereka itu orang-orang yang pernah mengerjakan haji, dikelilingnya, dikeliling Kaabah, sehingga mereka dimasukkan ke dalam syurga. Jadi haji ni saya dah terang dah. Jangan mati tak pergi mengerjakan haji. Jangan kita leka dalam bab mengerjakan haji. Kerana ini tanggungjawab dan janji kita dengan Allah Ta'ala. Kita nak mengerjakan haji sejak daripada alam roh dahulu. Jadi kita kena berusaha mencari duit untuk mengerjakan haji, dan berusaha juga untuk dapat mengerjakan haji. Kalau hari ni daftar haji lah, kena daftar haji. Tak cukup dengan tu juga, sebelum tu kena buka akaun tabung haji. Ada setengah orang dia kata dah saya buka akaun tabung haji, saya boleh pergi haji dah. Dia kena daftar haji. Daftar haji pula, lepas tu kena masukkan duit bagi cukup.
Sebab tu masa kita daftar tu kadang-kadang 20 tahun lagi boleh pergi. Masuk dulu duit bagi cukup. Bila kita masuk duit bagi cukup, masa tu kita lah orang yang akan dipilih. Mungkin 3 tahun 4 tahun kita boleh pergi. Jangan pula putus asa. Sampai dah tak boleh pergi dah. Kalau daftar pun 20 tahun lagi boleh pergi. Memang dah dia tulis begitu. Tapi daftarlah. Macam saya sebutlah, ramai juga yang tertipu dengan pakej-pakej haji ni kerana nak pergi cepat. Ramai. Yang kita bagi nasihat apa setengah tu dia tak dengar nasihat, dia nak pergi juga. 2 tahun lepas ada tok pondok saya, duk pondok saya tu, dia pun nak pergi haji. Pergi haji hak cara ni lah, bukan cara tabung haji, nak pergi terus. Dah bagi duit lah. Saya kata, kau siapa-siapa nak pergi haji dengan cara begitu, keluar daripada pondok, jangan duduk tegak dah dengar kata aku. Keluar. Kita ni kesian kat depa tengok kena tipu. Nak tipu. Akhirnya takut. Banyaklah tak pergi. Yang bagi duit setengah tu ada yang dapat balik, ada tak dapat balik. Kumpulan tu lah yang sakut di Jeddah. Yang patut mujuk lah ustaz tak bagi pergi. Tidak kali dengan depa sangkut. Tu cerita dia. Buat cara bagi betul lah. Cara bagi betul. Lah ni macam mustahil lah. Bukan mustahil. Macam mustahil nak pergi haji bukan melalui tabung haji. Macam mustahil. Tak boleh nak pergi. Jadi macam dia sebut selalulah, kalau nak pergi hak cepat ni, hak mudah ni, lawan pilihan raya, boleh menang, boleh jadi menteri. Kau lah boleh pergi mudah kau. Kalau cakap macam kita ni, nak kena ikut aturan macam tu lah. Tu cerita dia. Tambah ni lagi, tahun lepas berapa puluh ribu orang tak pergi. Tak tahu ni. Nak bawa genjak pergi ke depan lagi. Tu cerita dia. Tapi letaklah dalam mata hati kita cita-cita untuk mengerjakan haji. Setengah pada tu sayang bila dah dapat dah pergi haji, dia tangguh. Kerana jawapan dia mudah je, anak-anak kecil lagi. Susah nak tinggal. Jangan tuan-tuan. Ni bukan satu peluang. Bila kita dapat je pergi haji, tak usah kira anak kecil, anak besar pergi. Saya pergi haji tinggal je anak kecil. Dapat je pergi, jangan tangguh dah pergi. Sama je tinggal anak kecil, anak besar ni sama je. Tapi pada saya tinggal anak kecil senang pada anak besar. Kita pun tak bimbang. Tinggal anak kecil, kalau tinggal kat mak mentua tu, dia jagalah. Dia baca susu bagi. Dia mengantuk, dia bubuh landoi, dia bagi lena. Nanti kalau apa, yang mak pak duk rindu sikit, tak gaduh apa. Yang susah hati ni tinggal anak besar. Kat 18, 12, 20. Ni pak pergi haji, dia 2-3 pagi tak balik ni. Gitu. Mutu pak, kereta pak, pagi ada pederah ikut dan je pun semua. Dulu mulalah nak tunggu bagi besar, agak senang. Besar lagi susah. Tu cerita dia. Cerita kalau dapat pergi haji jangan tangguh dah pergi. Satu. Kadang-kadang tidak dapat pergi haji laki bini. Dia kata payah sangat anak kecil, dia pergi dulu. Dia pergi dulu, bini tak pergi. Pun kita serabut perut juga tuan-tuan. Balik-balik haji ni kita dah haji dah, bini dah. Bini dah. Kita dah fikir pula satu bab ni. Allah, bila nak pergi bini nak terkiring kat siapa, siapa nak tengok, lagi bini tak pergi kita, tak tenang. Lah dapat dua-dua pergi, dua-dua lagi senang. Balik kita lapang dah. Faham tak? Jangan duk lepas kita pergi dulu, tak apalah hampir kemudian nanti apa semua. Kita pula nak balik lagi, kita tak selesai lagi. Haji ni tuan-tuan sekalian, selagi mana kita tak pergi, sebenarnya kita tak tenang. Yalah nak tenang, macam mana kita ada janji dengan Allah Ta'ala. Kita ada janji. Cerita dia, orang pergi haji perasaan dia macam lain, orang belum pergi haji perasaan dia macam lain, ketenangan dia macam lain. Tanyalah tak percaya. Saya sendiri pernah duduk zaman tak pergi haji. Alhamdulillah pernah duduk zaman selepas balik haji. Selepas balik haji, kita rasa lapar. Dan ni pun saya dah sebut selalu dah, kita nak buat apa pun kita tak susah hati dah. Kita nak pergi berjalan makan angin pun kita susah hati dah.
Kita nak beli harta sikit sebanyak pun kita tak susah hati dah sebab haji pi. Nak tukar kereta elok sikit pun tak susah hati dah, haji dah pi dah. Nak perbesar rumah sikit kita tak kalut dah, haji kita dah pi dah. Kita tak kalut dah. Nah itu. Ni ingat nak pi berjalan, haji tak pi lagi. Pipi juga berjalan tapi hati tak bersenang. Ingat nak beli harta benda sikit apa semua, haji tak pi lagi, beli juga. Ingat kereta tu lama nak tukar baru, haji tak pi lagi, tukar juga. Jadi kita rasa ada benda yang tersangkut. Ada benda yang tersangkut. Lain kalau pi haji kita lapar. Habis kita ada. Haji ni wajib pi sekali je, habis tu habis lah. Nak pi pula tu pulang lah. Bukan banyak kali pun hak wajib sekali tu je. Faham tak? Bila kita pergi habis lah, tak ada apa. Habis. Lapang, tenteram. Gitu. Tu cerita dia. Jadi ikhtiarlah pergi haji yang belum pergi haji. Kadang-kadang dia kata tak mampu. Dia kata tak mampu. Kita ni tuan-tuan, mampu tak mampu, kita kena fikir. Kita kata tak mampu, kalau Tuhan hisab di akhirat esok mampu macam mana? Kita kata tak mampu, ada yaumul hisab. Hang kira tak mampu, tapi Tuhan kira mampu. Dia kira hak kita kira ke kira hak Allah Ta'ala kira? Kira Allah Ta'ala kira. Kadang-kadang kita kata tak mampu tu nak bagi sedar hati kita aja. Sedar hati kita kalau boleh lepas sampai ke akhirat tak apa. Mana? Dia tak lepas sampai ke akhirat, tak lepas. Itu jaga. Banyaklah kadang-kadang. Handphone tukar 40 biji dah. Mentara nak tak pergi haji lagi. Kereta tukar banyak mana dah. Tak berapa perlu kita kumpul-kumpul duit tu. Tambah macam nak sebut salah hisap rokok tu. Duit hisap rokok boleh pergi haji dah. Lepas tu dia jawab di akhirat esok tak mampu. Tu yang hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang mampu pergi haji, tiba-tiba dia mati tak pergi haji. Dia mampu pergi haji, tiba-tiba dia mati tak pergi haji. Sila pilih. Sama ada nak mati Yahudi, mati Nasrani. Pilihlah nak mati Yahudi ataupun mati Nasrani. Tu cerita dia. Dia mampu, tiba-tiba dia tak pergi mengerjakan haji. Jaga. Tu cerita. Jadi kalau tak mampu, biarlah tak mampu betul-betul. Tuhan hisab kita di akhirat pun sebenarnya sememangnya kita tak mampu. Itu cerita dia. Kalau Tuhan hisab mampu, jenuh kita. Baik. Iaitu dibangkit pada hari kiamat di padang mahsyar. Sebab bangkit di hari kiamat di padang mahsyar seperti mempelai yang diarak, dan segala orang yang naik haji akan dia bergantung dengan tirainya, dan berjalan mereka itu dikeliling Kaabah hingga masuk ke dalam syurga. Maka masuk mereka itu ke dalam syurga sertanya. Dan tersebut dalam hadis Nabi SAW bahawasanya Hajaratul Aswad itu iaitu satu permata yang elok daripada permata syurga. Bahawasanya dibangkitkan akan dia pada hari kiamat baginya dua mata dan lidah yang bertutul, padahal ia bersaksi akan tiap-tiap orang yang mencium akan dia. Hajaratul Aswad juga akan dibangkit di akhirat esok. Bahkan Allah Ta'ala letak mata pada Hajaratul Aswad. Ada mulut, lidah boleh bercakap, mata boleh melihat. Yakni dia lihat siapa yang pernah kucup dia. Dan dia bersaksi dengan mulut dia siapa yang pernah kucup Hajaratul Aswad. Itu cerita dia. Mekah ni tuan-tuan sekalian, dia bukan makin mudah nak pergi, makin payah. Macam Lala ni, dulu kita rasa payah nak kucup sebab seluruh dunia manusia dia bertumpu tantu saja. Kita nak tunggu waktu mudah mau nak kucup. Ingat masa saya pergi hampir 20 tahun dulu, payah juga tapi mudah sikit. Ada mudah. Itu. Lepas tu dia makin payah nak kucup. Tapi bagi orang yang kuat-kuat, berusaha juga nak kucup Hajaratul Aswad tu, dia dapat pun. Lah ni lagi payah. Kalau sekiranya buka lah ada dia nak bagi kucup. Dengan coronavirus lah ni apa semua. Pakai dok tengok saja. Langsung tak boleh kucup. Tu cerita dia. Jadi tu yang kata tu, lagi lambat pergi haji lagi rugi. Banyak orang dapat dulu buat, kita tak dapat. Itu. Lagi lambat lagi rugi. Macam orang pergi dulu, dia boleh tengok Telaga Zamzam. Dia boleh cedok air Telaga Zamzam. Boleh mandi di Telaga Zamzam. Sekarang
Saya sempat sekali. Pas tahun 99 masa pergi. Boleh lagi turun Telaga Zamzam, tengok Telaga Zamzam. Lepas tu tutup sekarang. Orang pun tak tahu Telaga Zamzam tak mana, tengok air Zamzam je, telaga tak tahu dah. Mana hak lambat ni banyak benda hak rugi. Nah tak kalau kita tangguh. Dulu boleh semayang di belakang makam Ibrahim, tak ada masalah. Sekarang mana boleh? Pijak dengan orang. Mau duduk jauh je semua. Ini dia makin susah. Mungkin zaman kita ni kita kata susah, sehingga hari lagi susah. Macam kita cerita pasal Hajaratul Aswad ni, bila nak boleh kucuk, wallahu a'lam. Kalau buka untuk kita pergi haji, pergi umrah pun sekarang tak mungkin boleh kucuk Hajaratul Aswad, tengok saja. Dulu payah sebab ramai. Ya tak? Lah ni payah sebab tak boleh. Tak boleh. Ramai boleh juga ikhtiar, boleh juga gagah. Hak kuat-kuat tu pertama boleh pergi ke dia. Itu. Jadi sekarang tak boleh. Akhirat esok Hajaratul Aswad tu dibangkit, diletak mata pada dia, lidah pada dia, Hajaratul Aswad tu dapat melihat, dapat bercakap, dan dia kenal siapa yang kucup dia. Kerana Nabi SAW kucup Hajaratul Aswad. Sayyidina Umar bila dia nak kucup Hajaratul Aswad, dia kata, ya Hajaratul Aswad, aku tahu kamu batu yang tidak boleh bagi mudarat, tidak boleh bagi manfaat. Jikalau sekiranya aku tak lihat Rasulullah kucukmu, aku tidak kucuk. Tapi oleh kerana aku lihat Rasulullah kucukmu, aku kucuk. Lalu dia kucuk Hajaratul Aswad. Rasulullah kucuk Hajaratul Aswad. Itu cerita dia. Jadi kelebihan yang ada pada Kaabah, ada Hajaratul Aswad. Kaabah tu sendiri bangunan yang tertua yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Baitul Maqdis Palestin dibina oleh Nabi Sulaiman. Dibina oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni cicit cucu, berapa kali cucu daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia berasal daripada Palestin. Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim pergi ke Palestin, pergi ke Mesir, dan sampai ke Mekah, dia bina Kaabah. Bina Kaabah. Itu. Jadi yang paling tua ialah Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Lepas tu baru Masjid Al-Aqsa. Lepas tu Masjid Nabawi. Itu. Maktu Masjidil Aqsa, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, haram makna masjid yang mulia. Aqsa, masjid yang jauh. Aqsa ni makna jauh, masjid yang jauh. Jauh. Dulu Masjidil Haram ada sebiji lagi hak jauh, Aqsa paling jauh. Mana ada masjid banyak macam sekarang. Itu. Yang masjid tua, Masjidil Haram dibina oleh Nabi Ibrahim, Kaabah, Masjidil Aqsa dibina di zaman Nabi Sulaiman. Yang tiga, Masjid Al-Mula, Masjid Nabawi, yang dibina oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kira nisbah lama baru. Tapi kalau nisbah aturan, masjid paling mulia Masjidil Haram, lepas tu Masjid Nabawi, lepas tu Masjidil Aqsa. Tiga-tiga ni tempat yang mulia bagi umat Islam. Tapi kita tahu apa jadi dengan Masjid Al-Aqsa. Berapa kali boleh pada tangan Islam, lepas pada orang yang Kristian, boleh pada orang Yahudi, insya-Allah seperti Allah janjikan satu hari akan dapat balik pada Islam, insya-Allah. Dengan syarat umat Islam jangan leka. Banyak kalau kita tengok sejarah kejatuhan negara-negara Islam, bukan sebab orang lain, sebab orang Islam sendiri leka. Kalau dalam bab peperangan, Islam ni dia berperang dahsyat. Kerana cinta akan mati syahid. Mana boleh lawan dengan orang yang cinta akan hidup dunia. Tapi masalahnya timbul masalah sendiri, masalah dalaman. Ini cerita dia. Baik. Yang cucunya orang Yahudi juga, orang Kristian juga. Itu. Baik. Tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Hajaratul Aswad
itu satu permata yang elok daripada permata syurga. Bahawasanya dibangkit akan dia pada hari kiamat, baginya dua mata dan lidah yang bertutur, padahal ia naik saksi bagi tiap-tiap orang yang mencium akan dia dan beristilamkan dia dengan benar hati dan percaya dengan dia. Dia bersaksi pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mencium dan beristilam akan dia dengan benar hati percaya dengan dia. Mula kucuk cium. Kalau tak boleh istilam, memanglah payah nak kucuk tu. Istilam, angkat tangan, menghadap kepada Hajarul Aswad, kucuk tangan. Yang ni juga dia akan menjadi saksi depan Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya orang pernah istilam. Yang lebih lagi, ada orang yang pernah kucuk. Jadi orang pergi mengerjakan haji dan umrah pun banyak tak boleh kucuk. Istilam banyak. Boleh. Tak apalah istilam pun, nanti dia akan jadi saksi depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tak pergi tu nak istilah macam mana? Istilah macam mana? Tu cerita dia. Kena pergi. Tu cerita. Sebab tu kadang orang tanya, boleh dah nak pergi umrah dulu baru pergi haji? Yang tu duduk kat kita. Yang wajibnya haji dan umrah. Umrah ni kebelakangan ni baru dengar umrah saja. Kalau kita ingat zaman kita kecil-kecil dulu, tak dengar orang pergi umrah, orang pergi haji je. Kerana dia macam akikah dan korban. Bila musim korban, kita boleh berakikah sekali, tak ada masalah. Ada. Akikah nak buat bila pun tak apa. Nak buat musim korban pun boleh. Tapi korban tu dia ada musim dia. Dia ada waktu boleh buat korban ni. Bukan boleh buat lala, tak boleh buat korban. Tapi akikah nak buat waktu musim haji ke, orang panggil musim korban kan, musim biasa, kita boleh buat pun, tak ada masalah. Sama juga haji dengan umrah. Kalau kita pergi buat haji, buat umrah sekali, boleh, tak ada masalah. Memang hak tu lah orang buat dulu pun. Cuma lah ni oleh kerana susah sangat nak pergi. Orang pula ni ada duit, penerbangan pun mudah. Apa semua, travel pun banyak, bahkan jadi bisnes, pakat kempen apa semua gitu gini. Lalu orang pergi umrah lah. Pergi umrah, lepas tu bunyi pergi haji. Umrah lain, haji lain. Padahal kalau dia pergi haji, boleh buat umrah sekali, tak ada masalah. Boleh buat umrah sekali, tak ada masalah. Itu. Cuma macam kata lah ni lah, boleh pergi. Yang suasana lah ni. Tu cerita dia. Cuma nak pergi tu tengok kita. Kalau kita pergi umrah, tidak terjejah pun duit haji kita, bolehlah pergi. Tapi kalau dia ulang alik pergi umrah tiap-tiap tahun, ada tuan-tuan, tiap-tiap tahun pergi umrah, haji tak pergi. Bahkan hak tukang bawa orang pergi umrah tu setahun sampai 3-4 kali, dia pun tak haji. Potrai tanya tengok, ustaz haji ke tak lagi? Dia pun tak haji. Kutip orang pergi umrah merata, dia pun tak haji. Tu kata kalau pergi umrah tiap-tiap tahun pun setahun 3-4 kali pun lagi tak pergi haji, tak jadi walaupun umrah banyak mana pun. Sebab haji dia ada musim haji. Apa panggil miqat zamani. Ada masa haji. Itu. Hang pergilah berapa ribu kali pun, kalau hang bukan 9 Zulhijjah wukuf di pada Arafah, hang tak haji. Itu cerita dia. Ramai tuan-tuan. Umrah cukup cekak. Tiap-tiap tahun. Tunjuk lorong mana semua dia tahu. Dia bawa trip ni, dia katalah kadang sebulan 2 kali pi. Ke atas kapal terbang tu macam rumah dia lah. Pi tak berhenti. Tanya pi, tanya, ustaz haji ke belum? Saya belum. Tak haji. Ini duk ralik-ralik bawa orang, dia sendiri tak pi haji. Tak pi haji. Itu kadang-kadang bisnes teruk sangat pun masalah ke? Duk nampak bisnes sangat, masalah sampai teralik tak pi haji. Tu cerita. Ramai. Tak jangan kan tuan tanya. Ustaz pi haji tahun bila? Dia diam. Saya anak pun tak haji lagi. Siap dia pergi bawa orang pergi pada Arafah pula, ceramah pula. Kelebihan pada Arafah ni tempat wukuf, ni tempat melontar, ni tempat bermalam di Mina, semua siap cukup dia ceramah. Dia ada. Tak haji. Sebab selalu saya sebut, orang bawa pergi umrah ni kalau tak pergi haji tak sesuai. Apa marah pula kat saya? Saya tak sesuai.
Nah, tak sesuai bawa orang pergi umrah sedangkan kamu belum haji. Tak sesuai. Tunggu Ustaz hampir haji balik ceramah senang lah. Tu cerita dia. Tak pi. Ramai lah tuan silan. Tu tak perhati tengok tak pi. Tu. Susah lah orang panggil. Dia tak kemas lah orang panggil tak kemas. Macam mengajar bab nikah dia tak menikah. Nada. Mari mengajar masjid ni bab nikah. Syarat-syarat nikah, saksi wali gitu gini, apa cerai, tolak, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Tanya ustaz nikah ke tak? Aku dak. Tak kemas no. Kemas tak? Tuan-tuan sekalian. Mengajar bab nikah tapi dia tak menikah. Gitu. Saya ingat dulu masa saya mengajar dulu. Duk mengajar rata dah Pulau Pinang ni. Saya 18-19 ceramah dah. Itu. Lepas tu sampai masa jumpa Tok Guru. Tok Guru boleh kahwin ni. Itu. Saya apa benda pun tanya Tok Guru boleh kahwin ni. Tok Guru kata apa? Mu ni ceramah merata. Kalau tak menikah orang akan percaya. Dia tak suruh, tak larang pun. Dia ceramah merata dia tahu. Main yang tak menikah ni orang akan percaya dia tahu. Maksudnya dia suruh menikah lah tu. Ada suruh menikah. Sama juga ada pergi cerita tentang haji, kelebihan ni tempat wukuf, ni tempat melontar, ni tempat orang bermalam di Mina, ni apa gitu gini apa semua. Dia ada. Dia tak pergi haji. Tu masalah tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi umrah lah ke depan, biarlah bawa kita tu pergi haji dah. Nah tak? Dia kemas lah sikit, dia kemas. Kalau tak pergi haji boleh lah. Nah tak? Tapi tak kemas macam tadilah, dia boleh mengajak lah bab nikah. Dia pun tak menikah. Tuan-tuan sekalian. Baik. Dan pada satu riwayat adalah Nabi SAW kebanyakannya mencium akan dia. Dan pada satu riwayat bahawasanya Nabi SAW sujud atasnya. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencium akan dia. Kemudian maka ia berkata bahawasanya aku ketahui engkau itu batu, tiada memberi manfaat dan tiada memberi mudarat. Dan jika tiada aku lihat akan Rasulullah SAW mencium akan dikau, nescaya tiada aku mencium akan dikau. Macam sebut tadi. Kemudian maka ia menangis hingga terdengar oleh orang akan suaranya. Kemudian ia berpaling ke belakang. Maka melihat ia akan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka berkata ia bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Hei Abul Hasan, di sinilah tempat menumpahkan air mata dan tempat doa yang mustajab." Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Hei Amirul Mukminin, tetapi adalah Hajaratul Aswad itu memberi mudarat dan memberi manfaat." Maka kata Sayyidina Umar, "Betapa demikian itu?" Maka kata Sayyidina Ali bahawasanya Allah Ta'ala tak kala mengambil janji atas zuriat, yakni anak cucu Nabi Adam, tak kala di alam arwah, maka menyurat Allah Ta'ala atas mereka itu akan suratan. Kemudian maka ditaruh dalam Hajratul Aswad. Ditaruh dalam Hajratul Aswad. Itu. Maka iaitu naik saksi bagi segala orang mukmin yang menyempurnakan janjinya, dan naik saksi atas orang kafir yang mungkar itu. Yang mungkar janjinya. Mungkar tu makna mungkir janji. Ini cerita. Batu ni tidak boleh bagi manfaat dan tidak boleh bagi mudarat. Kata Sayyidina Umar, oleh kerana Rasulullah kucuk, aku kucuk. Ali kata ada kisah dia. Ada kisah dia. Ketika Allah Ta'ala mengambil janji di alam arwah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak janji itu dalam Hajratul Aswad. Ini cerita. Jadi tu yang kata tu mengerjakan haji itu satu janji. Batu orang kalau boleh tak boleh kucuk pun lambai. Kerana di situ ada janji kita, kata Sayyidina Ali. Ada janji kita. Ialah bila Nabi Ibrahim bina Kaabah, siap Kaabah tu, siapa yang nak pergi mengerjakan haji? Masa tu Mekah negeri yang kering kontak. Tumbuh-tumbuhan tak ada, buah-buahan tak ada, siapa pun tak sanggup hidup. Jangan kata manusia mendatang pun tak sanggup hidup. Tapi di situlah Allah suruh Nabi Ibrahim bina rumah dia, tempat manusia berkumpul seluruh dunia. Bila siap, Nabi Ibrahim naik atas Jabal Qabis. Jabal Qabis ni jadi istana.
naik atas Jabal Qabis. Nabi Ibrahim panggil kelui supaya datang mengejar, supaya datang rumah yang dia dibina ni. Didengari oleh roh-roh, termasuk roh kita. Roh masa itu jawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Maksud dia, kami datang ya Allah, kami datang, kami tak syirik pada engkau, kami datang. Ni janji. Masa tu nak main macam mana ada roh je. Miskin semiskin-miskinnya, bukan sekadar tak ada duit, tak ada harta, tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada anggota, ada roh saja. Yang seringan-ringan ni, roh ni 40 roh sama berat dengan sebelah sayap nyamuk. Ringan sungguh masa tu, tak ada apa pun. Lah baru 50 kilo, 90 kilo, 100 kilo pun ada. Masa ada jasad ni. Dulu tak ada apa. Masa tu kita berjanji. Masa halus sangat kita tak. Macam abuk je. Masa tu kita berjanji. Labbaik Allahumma labbaik. Saya datang ya Allah. Saya datang. Jadi janji itu dipegang. Kita pindah daripada alam ruh, mari alam rahim, duduk dalam perut ibu. Lebih baiklah kalau nak dibandingkan alam roh, ada jasad, ada apa, tapi lemah, duduk dalam perut ibu, apa boleh buat? Allah pindah lagi daripada perut ibu keluar ke bumi ni. Lagi baiklah daripada perut ibu, dunia dah luas. Tapi bayi boleh buat apa? Allah pindah daripada bayi, jadi kanak-kanak, lemah lagi. Daripada kanak-kanak jadi remaja. Remaja Allah bagi akal balik. Hak panggil akil balik. Ini mukallaf. Akal pun dah ada, tenaga pun dah ada, semua boleh bergerak, boleh apa. Masa tu tuntut balik janji kita yang kita janji di alam roh. Tuntut apa? Antaranya datang ke Mekah mengerjakan haji. Nah, kita kata kita lupa, dah ada catat janji. Tu kena mengaji. Ngaji ni nak ingat benda kita lupa. Manusia memanglah bila senang dia suka lupa. Dia senang dia suka lupa. Tu cerita. Macam kita berjanji, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidina. Allah tanya, adakah tidak aku Tuhan kamu? Pun kita lupa masa kita berjanji. Tapi semua jawab, bala, benar, kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Kita berjanji dengan Allah Ta'ala. Jadi kena tunai janji. Tuan-tuan, kita pun dapat rasa kalau kita berjanji orang, kita resah gelisah. Saya selalulah berjanji, banyak. Kadang janji pukul 11. Tambah minggu ni, pejabat saya tiap minggu, tiap hari kata tu ada janji. Pukul 11, pukul 3, pukul 9. Itu. Tak ada YB pun tak apa rokok no. Tak berhenti. Mari minggu ni tak esok pun ada lagi pukul 11. Panggil. Bila kata kita janji, tuan-tuan sekalian, malam kita ingat dah. Nak buat apa pun janji dah. Lagi tak tunai janji, ni apa semua kita janji pukul 11. Selesai pukul 11 janji dengan orang tu, selesai, kita pun kerja. Tu baru berjanji dengan orang. Kita rasa lemah dengan janji ni. Tak ada. Tapi tak janji tak boleh. Lepas tu saya berjanji, insya-Allah lah time jaga. Yang janji pukul 11 suku tak sampai lagi, saya start kereta keluar. Dia pun sampai. Janji ke 11 suku buang pun sampai. Saya ada kerja lain kali mai. Dia kena ajak lagu tu orang Melayu ni. Ni ada, lain kali mai. Kalau dia buat tunggu dia tak apa, dia lambat situ. Dia kata ada kerja, ada masalah. Ingat aku tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu cerita dia. Kadang janji pukul 11, 12 baru sampai. Tu cerita. Kita tahu janji ni, kita akan rasa berat dia tu, walaupun tak nampak rasa. Kita orang beriman. Janji dengan orang pun kita ada rasa berat dia. Takkan janji dengan Allah tak ada rasa berat? Tu saya ingat lagi makcik tu, ada lagi dia pun nak pergi mengaji kat saya lah ni. Masa kerja haji, lepas melontar akhir tu, ramailah pakat teriak kot buncur tiang tu. Akhir kan, kira selesai lah haji lepas melontar tu, selesai lah. Cuma kalau kita ada hutang tawaf dengan Sa'in lagi, tapi kalau tawaf Sa'in dah habis lah hari melontar hari tasyrik yang terakhir tu habis lah. Setengah orang sana start kereta balik lah. Penerbangan awal dulu kira nak balik lah. Kalau tuan-tuan perhati masa melontar tu, yang akhir tu, hari tasyrik yang akhir tu, pakat teriak meleleh. Sebab orang makcik tu, saya tanya, kau rasa macam mana hari melontar akhir ni? Dia tak tahu nak habak, ustaz. Tak tahu nak habak. Dia rasa macam
Selama ni mengandung, lepas tu beranak. Rasa macam lepas beranak. Orang perempuan dia pandai cerita lah macam mana lepas beranak. Kita tak bisa beranak, tak bisa mengandung. Tapi kita boleh bayang kan, masa ni perut besar duk mengandung, bawa jalan pun mengengkar je, tiba-tiba kempeh. Berasa lega gitu. Berasa lega. Itu. Saya ingat dia kata itu. Dia bagi contoh macam baru ni duk mengandung, lepas tu beranak. Berasa lega. Berasa ringan semua. Ini. Dan kita pun tuan-tuan yang pergi haji dah, kita dapat rasa. Kita rasa lega je. Seringan. Allah Ta'ala suruh kita buat haji ni, Allah nak bagi kita rasa nikmat. Nak bagi kita rasa nikmat. Nikmat ketenangan, nikmat bahagia, nikmat lapang, nikmat tentera. Mana ada orang balik-balik haji dia cerita benda hak tak seronok? Mana ada? Padahal kalau nak cerita benda hak tak seronok pergi haji ni banyak. Duduk satu bilik sampai 7-8 orang. Perangai macam-macam. Hak jenis kuat kentuk, dia kentuk ikut dah. Hak jenis mengerah, orang lain tak boleh lena. Gurung. Kadang-kadang dia pergi sampai 2-3 pagi. Dia bangun awal nak pergi masjid. Pukul 2 bangun dah. Pergi masjid, dia buka lampu terang benderang. Kita baru nak tidur. Ada. Kira hak serabut perut ni macam-macam lah ada. Pagi. Tu. Cerita duduk di Mina lagi sakan. Lepas tu setengah orang dia tak duduk di Mina, dia pulang. Saya nasihatkan kalau pergi tuan-tuan duduk di Mina, 3 hari duduk Mina tu macam sebulan. Dia tidur tu. Kepala orang, kaki aku, kaki hang, kepala aku duduk apa semua. Nak keluar kena langkah pun. Yang nombor 1 bilik ayak. Pergi berasa nak buat yang besar, beratok. Sampai giliran kita masuk, tak mau keluar pula dah. Kau duduk tunggu dah. Allah, nak sampai ke pintu tu punya lama. Lah dia tak mau main pula dah. Keluar pergi pula dalam kemah. Boy elok sampai lah kemah berasa pula dah. Pergi beratok pula. Itu. Tu cerita. Susah. Tuan-tuan sekalian. Banyaklah susah nak melontar, kena berjalan pi yang sesak dengan orang, nak tawah, nak apa semua. Balik sini cerita semua seronok. Semua seronok. Ceritanya nak pi pula. Tu cerita dia. Kadang-kadang tanya orang sambut di airport tu. Tanya macam mana? Nak pi pula. Yang ni pun tak sampai balik ke tak nak pi pula. Tak sampai rumah lagi. Tu cerita. Haji, tu haji. Seronok. Tapi sebab tu tuan-tuan, kita duk perhati tengok orang kursus haji dengan orang mengaji lain. Setengah orang dia tak mengaji mana, dapat duit. Ingat nak pergi haji, pergi kursus haji 3-4 siri, 5-6 siri, lepas tu pergi haji. Yang ni kadang-kadang merapu tuan-tuan. Dia fikir buat haji je. Padahal nak buat haji bukan per hari sangat, waktu-waktu lain. Dia kena mengaji. Dengar nak pergi haji, kursus haji. Kalau kursus haji saja tak mengaji, ini masalah. Macam-macam. Dia tak ada kerja apa. Tuan-tuan, kadang hak pergi awal tu, kita pergi 45 hari, hak nak buat haji 5-6 hari je. Penerbangan akhir tu, orang balik sebulan dah, dia tak balik lagi, dia nak buat apa? Kau duk menyembang? Gong timbang. Kadang-kadang hak pada langkai orang pun menyembang. Habis. Keluar habis. Tu disebut tu, kena nak dapat haji mabrur ni kena jaga lidah. Sebab tu kita kena ada plan. Kalau dulu kita cik-cik dulu ingat mengkadam, lalu lupa habis dah mengkadam tu. Masa pergi haji lah ulang ingat balik. Barulah kita ada masa sibuk, kena buat jadual. Ada jadual. Sampai kita ke jadual, kita tak buang masa langsung sampai kita pergi sampai balik. Kalau tak ada jadual, ingat nak buat haji saja, lepas haji sebulan nak buat apa? Nyemang pun nyemang elok-elok tak apa, macam-macam ragam nyemang. Golok gogah tempat makan tu tak tahu dah jadi apa dah. Kita kena ingat masa kita duduk sana tak apa, masa balik. Masa pi tu orang pi hantar pi komplek tabur haji, sengat pi, masa balik tu pi ambil depot tu. Keluar tu gelap, anak adik-beradik pakai main tunggu nak sambut. Yalah seorang sampai 2-3 kereta main ambil. Penuh. Orang bila jumpa dengan anak cucu adik-beradik ni, dia buat apa? Dia peluk, dia pucuk, dia cium, dia apa, nak ambil berkat kawan balik Mekah. Hak pi tu pun tak baik ibadat tak orang mana pun, naya je kucuk.
Nah, kita kena sedar kot. Saya selalu pesan dulu semua. Kita kena sedar orang adik-beradik kita ni harap ni. Kita balik esok biarlah ada berkat sikit. Ni bergaduh, berkelahi, bertumbuk kat sana, maki hang aku apa semua ni. Berkat pun berterabur habis dah. Orang pun sampai peluk kucuk pula nak ambil berkat. Nak berkat ada apa pun. Malu je. Saya biasa tuan-tuan dulu saya tak pergi haji, mak saya pergi. Tunggulah di airport. Nak ambil, nak sambut ni. Bila duduk tunggu tu, saya dengan airport tu dah 20 tahun duk ulang pi mai apa semua. Tambah duk pilang kahwin bulan 2-3 kali ni kenal ramai. Dia tengok saya duk cangok tuan tu. Dia pun cabut pas dia nanti bagi saya pakai. Kata ustaz masuk ambil pe dalam. Tambak duk keluar. Saya dah ada benda tu, kira boleh masuklah. Ada terus masuk dalam. Susun beg tolak pula. Mak ayah saya ikut belakang. Orang pun tengok saya ni pakat peluk kucuk saya lah balik haji. Saya tahu saya bukan balik haji pun dah nak kucuk pi, tak ada kerja. Dah nak larang pun tak larang. Nak larang main dengan ramai. Allah ambil berkat ustaz balik jumpa. Bukan aku pi tahun tu je. Tak ada, pi tahun tu je. Itu nak ceritanya. Orang ni pakat peluk, cium, dekat. Ni apa semua. Jadi kalau yang belum pergi haji lah nasihat saya tuan-tuan kena ingat yang tu. Kita tak boleh halang orang nak ambil berkat kita. Tapi kita tu kena pergi lah masjid. Bukannya duduk buat ibadat tak mana. Duduk pergi awal. Kadang bukan buat ibadat tak mana. Menyembang. Dia pergi pula. Pergi cerita telah orang Malaysia. Gak pergi duduk. Pas salam tu. Pas mayang salam. Mayang rakaat salam tu. Mai di mana? Mai Malaysia. Malaysia tak mana? Kerja apa? Gitu. Mai KT berapa? Ngongem apa semua tu. Duduk mana? Kelang lama. Kenal tak kelang lama ni? Hak belah lembu belakang tu apa semua tu. Ngongeng sembang. Balik. Nah tu, betul pergi duduk pula tempat lain pula esok. Tu pula tanya. Main apa? Main PK. Makan sedap. Ngongang apa semua. Habis gitu. Tiap-tiap hari itulah kerja dia. Kerja memang tak habis-habis. Lepas tu saya kata kalau tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan tak usahlah pergi duduk celah-celah orang Melayu. Pergi duduk celah Pakistan tu. Celah India tu, celah-celah bangsa lain tu. Dia nak cakap dengan kita, tak kerti kita cakap dengan dia, tak kerti pun kita ada kerja kita. Nak wiri, nak hafal, nak buat tahlil, nak apa ni balik haji surah sejadah tak ingat. Ni balik haji tahlil arwah pun tak ingat, bohongnya. Tengok tahlil arwah slow deras. Pasal apa tak senada? Hak derah ingat, slow tak ingat. Muhum main lama lah. Sebab tali arwah tu muhum dah. Allahumma salli afdal salat derah. Tapi kira-kira slow dah. Apa orang je ingat. Tu derah pula. Slow pula. Nak menipu lama dah. Cuba pergi duduk sana. Bawa tahlil tu. Hafal bagi elok. Lepas tu saya kata tuan-tuan. Kita tua bukan mudah ingat. Payah. Tapi kalau kita nak ingat juga. Kita 40 hari tu. Ambil cukup bermakna. Cukup bermakna kita kenalah buat jadual sendiri. Jangan ingat nak pergi haji, nak tawaf, nak sa'i, nak melontar, wukuf, apa itu pun semua. Itu duk hafal pula haji ifrad, haji tamattu', haji kira ifrad, tamattu' kira sampai nak pergi pun tak tahu nak bahas mana. Tamattu', kira tamattu', apa semua ifrad apa semua gitu je. Tapi khusus haji. Betul? Ni hak persiapan jadual kita ni kita kena buat bagi elok. Sebagi sempurna elok. Pun. Tu cerita. Kadang-kadang makan pun kena ambil kira agak. Biasa saya selalu kita buat haji ni tuan-tuan, kita bab tu pi orang tanya saya, nak pi pakej bagus ke pi dengan tabung haji bagus? Hak mana bagus? Saya kata kalau tuan-tuan nak pi dengan pakej dua je bagus. Dua je bagus. Kalau tuan-tuan tak dapat dua ni, tuan-tuan nanya ambil pingat tabung haji. Dua je bagus. Yang pertama hotel dekat. Yang kedua makan sedap. Hak lain sama belaka. Nak ulang kali. Dua tu je beza. Yang pertama hotel dekat, yang kedua makan sedap. Hak lain sama. Orang fikir marah kat saya. Lain sama. Tuan-tuan sekalian, tu cerita. Kalau nasi malam pergi dengan pakej, hotel jauh, makan tak sedap. Bos semua pergi sana duk kerja maki toki semua. Kalau aku tahu aku mari kita haji bos semua nayo mai hotel jauh kedaram tak sedap, bos semua mayak mai lagi apa semua habis.
Satu. Kadang-kadang banyak tau benda-benda yang nak suruh kurangkan pahala. Macam haji ifrat. Ustaz yang dah ajak kerusuh tu tuan-tuan, dia ajak tentang afdal haji ifrat. Tuan-tuan buat haji ifrat afdal. Tu paling afdal bah haji ifrat. Dia pun tak apalah dah ustaz ajak bah haji ifrat. Ni dia pun haji ifrat lah. Ustaz tu pun pi sama. Ustaz yang ajak tu bah haji tamattu. Ada sakit hati. Dia dah pakai kain ihram kulu-kile yang ustaz duk bergaya aja apa semua. Ajak orang apa-apa. Berkelahi sampai sana tuan-tuan. Berkelahi. Betul tuan-tuan. Sebab tu kalau saya ajak, tuan-tuan pilihlah. Tuan-tuan nak haji ifrat ke haji tamattu, pilihlah. Itu. Jangan duk suruh. Kadang-kadang begitu, tuan-tuan. Yang ni pun kena tengok kita, tuan-tuan. Terus tanyalah, boleh tak pakai seluar dalam sampai 2-3 minggu? Ada? Jenis orang kampung, tuan-tuan sekalian, dia lain. Dia jenis kasak, dia takat bulan tak apa duk jenis orang pekas sak mandi, sak tikat rambut, cukur misai, seluar dalam tukar ni. Orang-orang ni kena tanya. Kita ni jenis mana? Ada orang dia tak kisah. Ada seorang tuan-tuan sekalian dia beli ayam tu. Orang tua, dia duduk mandi. Dah lah dia beli ayam hotel tu, dia buh kain basah. Budak-budak lah ni mana ada kain basah dah. Ada, buh kain basah. Cari tiba-tiba, cari dalam bilik ayam tu kain basah tu tak ada. Mana pi kain basah tak ada? Tanya pi mana? Pakat tak mengaku semua. Itu. Rupanya tuan-tuan tahu pi mana kain basah tu. Kawan tu dia pakai kain basah, lepas mandi dia saruk dengan kain basah sekali. Duduk dalam seluar dia. 2-3 hari dia ulang pi tu, dia tak berasa kain basah duduk dalam. Orang jenis ni boleh buat haji ifrat. Ada. Pakai kain basah duduk dalam, orang cari. Tiba-tiba jengoi keluar di luar tu, bukan kain basah aku ke? Dah duduk dalam aku tak berasa. Jenis tu, hak jenis kasar aku tu, tentu haji ifrat lama sikit. Bagi saya tak apa. Kalau jenis bergaya ni sakat seminggu ke bawah tu boleh lah. Kalau seminggu ke atas tu kena fikir balik. Kalau pi sana, mula nak afdal nak haji ifrat. Kerja dah pi menyesal pula. Kalau lagu ni, habis pahala aku tu, afdal tu habis duk merungut gitu je. Tu jaga tuan-tuan. Banyak kat dah tu. Baik. Jadi ikut no. Tak boleh lama-lama dengan ni, telajak orang ni. Ni. Tak mana berhenti tadi. Berhenti atas tu padan satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa sallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa salihah sa'aluka daran wa samawati wa rizqi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.